Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 5 Januari bersama saya Abang Muazli Abdul Samad. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak perketatkan prosedur operasi standard SOP, penggunaan feri serta menambah baik SOP sedia ada, berkuat kuasa serta merta bagi memastikan kejadian di Jeti Triso yang meragut 9 nyawa Jumaat lepas tidak berulang. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Datuk Julahi Narawi memaklumkan antara SOP yang ditambah baik ialah menempatkan 24 pegawai Jabatan Kerja Raya di 12 pangkalan feri seluruh Sarawak bertujuan untuk memantau pematuhan SOP oleh pengguna serta penyelia feri. Selain itu, kementerian juga mahu penjualan serta pembayaran tiket feri yang sebelum ini dilakukan di atas feri ditukar, iaitu segala pembayaran tiket diselesaikan di darat sebelum pengguna naik ke atas feri. Penumpang kenderaan yang ingin melalui feri juga diminta untuk berjalan kaki menaiki feri kecuali pemandu kenderaan serta akan diagihkan jaket keselamatan untuk digunakan di atas feri. Kementerian juga bercadang untuk menyediakan tempat duduk kepada penumpang di sebelah laluan kenderaan di atas feri bagi memberi keselesaan kepada penumpang selain meletakkan notis amaran sebagai peringatan kepada pemandu kenderaan. Beliau menyatakan demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat berkaitan tragedi Jeti Triso bersama agensi berkaitan di Kuching semalam. Datuk Julahi dalam sidang media itu juga memberitahu setakat ini kementerian serta agensi berkaitan sedang mengkaji beberapa perkara yang diperlukan untuk membina penghadang di tepi pangkalan feri bagi mengurangkan dan mengelakkan kemalangan. Antaranya pihaknya akan mengambil kira ketinggian paras air pasang dan surut di setiap pangkalan agar ketinggian penghadang itu tidak mengganggu operasi feri. Perkembangan COVID-19 di Sarawak. Semalam 8 kes positif COVID-19 dikesan di daerah Kuching. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,148 kes. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, kes 1,141 adalah seorang wanita warga tempatan Sarawak yang baru balik ke Sarawak dari Kuala Lumpur. Kes 1,143 juga merupakan seorang lelaki warga tempatan Sarawak yang telah balik ke Sarawak setelah membuat perjalanan ke Selangor melalui lapangan terbang antarabangsa Kuching pada 25 Disember lepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Kedua-dua kes ini dikategorikan sebagai kes import B kerana telah mendapat jangkitan semasa masih berada di kawasan berisiko jangkitan iaitu di Kuala Lumpur bagi kes 1,141 dan di Selangor bagi kes 1,143. Kes 1,142 adalah seorang kanak-kanak warga tempatan Sarawak yang telah tiba di Kuching bersama ahli keluarganya pada 25 Disember lepas dari Kongo. Kes ini adalah anak kepada kes 1,109. Kes ini dikategorikan sebagai kes import A iaitu telah mendapat jangkitan semasa masih berada di Kongo dan kemungkinan mendapat jangkitan daripada kes 1,109. Kes 1,144, 1,145, 1,146 dan 1,147 adalah individu-individu yang telah disaring kerana mempunyai kontak rapat dengan kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini yang melibatkan kluster sedia ada iaitu kluster Tutong di daerah Kuching. Kes ini dikategorikan sebagai kes jangkitan tempatan yang telah mendapat jangkitan daripada kes-kes positif yang telah dilaporkan sebelum ini. Kes ke-8 iaitu kes ke-1,148 pula adalah seorang lelaki warga tempatan Sarawak yang telah menjalani serangan COVID-19 di sebuah hospital swasta di Bandaraya Kuching Ahad lepas. Kes disaring bagi tujuan kemasukan ke hospital untuk rawatan lanjut dan dikategorikan sebagai kes jangkitan tempatan berdasarkan sejarah pergerakan kes dalam tempoh 1 bulan yang lepas. Perkembangan berkaitan, pengusaha hotel di Miri telah bersetuju untuk menambah jumlah bilik kuarantin susulan beberapa kes positif COVID-19 di bahagian itu termasuk kes import. Persetujuan itu dicapai dalam mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Miri yang dipengerusikan oleh Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin semalam. Dato' Lee dalam kenyataan media berkata tata cara kemasukan ke Miri bagi pengunjung dari luar negara, Semenanjung Malaysia, Sabah dan Labuan ialah mereka perlu menjalani kuarantin 14 hari di pusat kuarantin. Ujian RT-PCR akan dilakukan pada hari kedua dan ke-8. Arahan itu berkuat kuasa hari ini.
Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabung Muhammad Cik Kadir berharap lebih banyak sekolah luar bandar di Sarawak dapat dinaik taraf termasuk beberapa sekolah di kawasan Kabung. Beliau dalam kenyataannya kepada RTM memberitahu prasarana sekolah di Sarawak wajar diberi perhatian oleh kerajaan dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan negara. Dalam pada itu, Muhammad Cik Kadir menzahirkan rasa syukur kerana kerajaan negeri telah memberi perhatian serius terhadap usaha itu dengan memperuntukkan dana RM1 bilion yang dipersetujui menerusi rundingan dengan kerajaan persekutuan. Terdahulu, beliau telah melawat projek naik taraf Sekolah Kebangsaan Haji Junid Gerigat di Gabong dan telah menyampaikan geran RM50,000 kepada PIBG sekolah itu untuk naik taraf jalan masuk ke kawasan sekolah. Projek naik taraf sekolah tersebut dengan kos RM5.7 juta telah bermula Julai 2020 dan dijangka siap Januari tahun 2022. Ia melibatkan pembinaan 4 unit rumah guru dan 1 blok kelas 3 tingkat. Pasar Terapung Telian yang dilancarkan baru-baru ini bakal jadi tarikan baharu untuk pelancong mengunjungi Mukah. Pasar Terapung ini merupakan salah satu inisiatif daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian, Yusip Nosh Balo untuk meningkatkan aktiviti sosioekonomi penduduk tempatan. Menurut Yusip Nosh Balo, dengan adanya pasar terapung itu, para petani, nelayan dan penternak dapat menjual terus barangan hasil tani mereka kepada pelanggan tanpa melalui orang tengah. Tambahnya, pasar terapung seperti itu sebenarnya telah wujud pada zaman 80-an yang mana penduduk ketika itu menjual barangan keperluan harian mereka menggunakan perahu dan bot kecil. Beliau mendedahkan selain pasar terapung, pihaknya juga akan berusaha mewujudkan perkhidmatan sewaan bot untuk menyusuri keindahan sungai di sekitar kawasan tersebut. Mengulas lanjut, katanya usaha memperkenal produk pelancongan baharu ini penting kerana Mukah sebenarnya mempunyai kekayaan seni budaya dan sejarah lama yang mempunyai potensi yang cukup besar untuk menjadi satu tarikan pelancong ke kawasan itu. Di samping melihat alam sekitar dan hasil tinggalan khazanah sejarah di kawasan kita, terutamanya Jerunai, Kubur Tergantung dan telaga-telaga yang mempunyai legenda-legendanya yang tersendiri. Beliau ditemui media selepas melancarkan pasar terapung Telian di Kampung Telian Tengah, Mukah. Dalam pada itu, pelancaran pasar itu disambut baik oleh penduduk setempat yang teruja dengan kewujudan pasar terapung yang unik itu di daerah mereka. Yang boleh membangkitkan kenangan lama, zaman lama-lama dulu, sebab sidak yang kami yang dengarlah daripada zaman nenek-nenek, sebab sidak dulu berjual melalui sampan, membangkitkan kenangan lama lah. Bagus juga untuk jadi event baru di situ, sebab sama tu dibuka juga event kaul je orang tahu. Dengan adanya ada floating market nak, satu yang baru boleh jadi diadakan lah. Dapat menambah pendapatan orang kampung je. Pasar terapung buat masa ini akan diadakan 2 kali sebulan pada hujung minggu dan jika sambutannya bertambah, kekerapannya mungkin akan ditambah mengikut kesesuaian dan keperluan semasa. Pemenang dari Sarawak dalam pertandingan My Hackathon 2020, anjuran Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dengan kerjasama Cradle Fund Sdn Bhd mendapat hadiah tambahan daripada Sarawak Digital Economy Corporation Berhad SDEC. Ketua Pegawai Eksekutif SDEC, Sudarnoto Osman memberitahu hadiah tambahan yang bernilai RM50,000 dan RM5,000 untuk kedua-dua pemenang kategori marathon dan sprint merupakan tanda sokongan SDEC terhadap kepintaran dan inovasi tempatan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi digital. Sudarnoto menjelaskan SDEC akan terus bekerjasama dengan agensi kerajaan di peringkat persekutuan untuk menyokong syarikat pemula tersebut kerana ia adalah sebahagian daripada misi SDEC dalam memangkin ekosistem digital dan inovasi Sarawak serta menyokong lebih banyak bakat tempatan dengan idea inovatif. Hadiah disampaikan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Kuching semalam. Neon AI Sdn Bhd yang memenangi kategori marathon dengan projek kecerdasan buatan AI Road Plus AI Power Asset Management Infrastructure telah membawa wang tunai RM250,000 sebagai hadiah utama dalam pertandingan tersebut. Manakala bagi kategori sprint pula dimenangi Muhammad Hamizan Abu Bakar dan membawa pulang sebanyak RM10,000 dengan projek Skupedia yang menyediakan platform untuk syarikat buangan menghasilkan laluan yang optimum berdasarkan jumlah isi rumah di kawasan seliaan mereka.
Seorang remaja ditemukan lemas di Sungai Daro petang semalam. Menurut Ketua Bomba dan Penyelamat Zon 4 Sarawak, Janggan Muling, mangsa dikenal pasti sebagai Hazi Fil Hardi Abdullah, 15 tahun. Menurut saksi kejadian, mangsa bersama adik dan rakannya sedang mandi di sungai tersebut sebelum mangsa tiba-tiba tenggelam. Pihak bomba menerima laporan mengenai kejadian itu pada pukul 12.40 tengah hari. Operasi dan penyelamat yang terus digerakkan bersama penduduk kampung dan mayat mangsa ditemukan pukul 4.20 petang. Sekian berita pagi Sarawak edisi 5 Januari. Terus setia bersama RTM, jangan abaikan keselamatan diri, sentiasa patuhi SOP. Bersama kita cegah penularan COVID-19. Saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. Assalamualaikum.